Tinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana atas limpah dan keizinan dan juga pertandingan bahas guru Piala Tukar Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan semasa hari guru ke-52 pada tahun 2023 pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dalam dari Serang, Serat Matan, Kayu Ramli, dari jauh tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Untuk teman-teman para pembahas dan sidang dewan sekalian, sesi perbahasan akan dihentikan sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Teman-teman dan tuan-tuan warga dewan diminta kita sama-sama saksikan tayangan video berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Maka dari saya menyerahkan majlis ini kepada Ketua Pemerintahan Persidangan Dewan.
Persenaluan saya menunggu cue dari pihak juri sebelum saya mulakan sesi perbahasan pada pagi ini. Kedua pasukan sudah bersedia, pasukan kerajaan bersedia, pasukan pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang dewan pada sesi pagi ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, sebelum dewan yang mulia ini membuka kerangka perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli dewan yang bersidang. Saya Muhammad Akmal bin Wan Mansur memegang amanah sebagai yang di-Pertua Dewan dan akan mengendalikan persidangan pada pagi ini. Turut bersama kita adalah Puan Rasia binti Ahmad selaku penjaga masa. Seterusnya, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan pada kali ini. Semulakan dengan pihak kerajaan mewakili negeri Kelantan terdiri daripada Yang Amat Berhormat Cik Azizun binti Cik Mut Elais Mahmud merangkap Perdana Menteri, Yang Berhormat Sri Huaigi sebagai Menteri Kedua, Yang Berhormat Nurul Nadiah binti Cik Rahim bertindak selaku Menteri Ketiga, Yang Berhormat Siti Amira Atirah Abdullah selaku Menteri Keempat, dan Yang Berhormat Santa Sarira Anak Perempuan Subramanian selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pihak pembangkang pula mewakili negeri Pahang diperkenalkan Yang Berhormat Muhammad Baihaqi bin Muhammad Yunus merangkap Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Izwan bin Jamaluddin sebagai Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Muhammad Nur Hamdan bin Rosli bertindak sebagai Pembangkang Ketiga, Yang Berhormat Neo Kim Lin selaku Pembangkang Keempat, dan Yang Berhormat Katu Wilson Anak Lelaki Murti selaku Pembahas Simpanan. Bagi dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dihakimi oleh Encik Muhammad Pilis bin Abdullah selaku Ketua Juri, Puan Roslina binti Ibrahim, Juri Kedua. Seterusnya Juri Ketiga, Encik Muhammad bin Madrus. Juri Keempat, Puan Zarimah binti Abdul Manaf. Dan Juri yang kelima, Dr. Azman bin Rahmat. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas, gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah alumni menyumbang kejayaan sekolah. Alumni menyumbang kejayaan sekolah. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Cik Azizun binti Cik Mut Elais Mahmud untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Memetik kata-kata Yang Amat Berhormat Fadilina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Pendidikan Malaysia berada di landasan yang tepat, menjunjung semangat dan aspirasi pendidikan Malaysia. Kami hadir ke Dewan Perdebatan pada hari ini. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, staf kepimpinan kerajaan, staf kepimpinan pembangkang, seterusnya ahli-ahli Dewan yang bersidang pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, meneruskan portfolio selaku Perdana Menteri, saya mohon izin untuk menggagaskan usul alumni menyumbang kejayaan sekolah. Tuan Yang di-Pertua dan sidang-sidang Dewan yang bersidang pada hari ini, seikat bak sirih serumpun bak serai, terus kepada tugas untuk membuat pendefinisian konseptual frasa demi frasa. Yang pertama, alumni merujuk kepada bekas pelajar. Alumni tidak terhad kepada sebarang tolak umur, tidak kira
Sekarang alumni itu berada di alam universiti, alam pekerjaan atau di mana-mana saja, asalkan pernah bersekolah di situ. Dan alumni tidak kita rujuk entiti secara individu sahaja, tapi juga secara kolektif, iaitu persatuan alumni seperti Angsara dan sebagainya. Fasa yang kedua adalah kejayaan sekolah. Kami sandarkan kepada pencapaian intipati dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan jenis dan konsep keramah insaniah, anak baik lagi cerdik. ABC. Sekolah pula merujuk kepada sebarang institusi pendidikan. Kami menyerap semangat FPK dan keramah insaniah apabila membicarakan kejayaan sekolah. Selagi mana skop perbincangan meliputi unsur FPK dan keramah insaniah, maka kami telah menjawab usul pada hari ini. Rasional perbahasan pada hari ini, kenapa kami katakan bahawa alumni menyumbang kepada sekolah, melihat kepada peranan alumni, memberi unjuran positif dalam menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi sekolah mengikut kapasiti yang mereka ada. Apa kapasiti yang ada pada alumni? Merujuk kata-kata Dr. Kartini Kamaruzzaman, Ketua Program Komunikasi Media Baharu, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Kapasiti alumni merujuk pada 3 aspek, iaitu suara dan pendapat. Yang kedua adalah kepakaran dan yang ketiga adalah keuangan. Hari ini kita tidak boleh tuntut alumni memberi penyelesaian secara mutlak. Kami sepakat meletakkan pendirian bahawa kita perlukan usul pada hari ini, iaitu alumni penyumbang kejayaan sekolah. Kita perlukan mandat dari sidang dewan agar usul pada hari ini diluluskan sebulat suara. Hari ini kerajaan dan pembangkang mesti bersetuju bahawa alumni menyumbang kejayaan sekolah. Dari Pertua, alumni sudah pun lama ada. Namun analisis kedua-dua pihak pada hari ini adalah untuk menunjukkan sama ada alumni menyumbang kejayaan sekolah ataupun tidak. Kami katakan dia. Justru Tuan Yang Pertua pada hari ini saya nyatakan pendirian dan gerak kerja yang akan kami lakukan untuk memastikan usul pada hari ini diterima 3/3 Dewan. Tuan Yang Pertua, selaku Perdana Menteri, saya akan mengumpulkan satu hujah dari aspek kapasiti bersuara dengan kata kunci alumni bersuara bangsa terbela. Seterusnya, Bangkit Yang Berhormat Menteri Pertama akan mengemukakan di bawah kapasiti keuangan dan kepakaran dengan kata kunci kepakaran disumbang pelengkap gemilang, yang akan memantapkan lagi pendirian kami di samping membidas hujah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang. Manakala Yang Berhormat Menteri Kedua akan membidas kesemua hujah panel pembangkang dan meneguhkan kembali pendirian kami di staf kepimpinan kerajaan. Menteri Ketiga pula akan menjawab soalan terbuka daripada hak juri dan seterusnya membuat penggulungan. Tuan Yang Dipertua, beban bukti yang kami tuntut dari pihak pembangkang pada hari ini adalah pihak pembangkang mesti menunjukkan bagaimana peranan alumni tidak memberi impak kepada kejayaan sekolah. Jika pihak pembangkang gagal membuktikan, maka usul pada hari ini wajar diterima sebulat suara. Tuan Yang Dipertua. Silakan, Datuk Izin Laluan. Soalan saya mudah. Menyumbang ini kita nak nilai pada penglibatan atau peranan penting yang patut dimainkan? Menyumbang ini kita boleh melihat dalam sudut yang luas, Ketua Pembangkang. Apa saja impak yang dia boleh memberi positif kepada sekolah, maka kita kira itu adalah sumbangan. Tuan Yang Dipertua, meneliti kepada hujah saya yang pertama, alumni bersuara bangsa terbela. Pada hari ini kami akan memberikan pembuktian bagaimana apabila sekolah memerlukan bantuan alumni, alumni hadir untuk memberikan sumbangan, seterusnya memberikan kejayaan kepada sekolah. Pembangkang tidak boleh menuntut alumni membuat penyelesaian secara mutlak. Memetik kata-kata Datuk Amiruddin Hamzah, alumni MRSM pada dalam berita harian 24 Februari 2019
yang menyatakan bahawa Angsara, iaitu alumni MRSM, menjadi penyumbang pandangan yang membina kepada kerajaan untuk menambah baik institusi sekolah. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini saya akan memberikan beberapa bukti yang menunjukkan bahawa dengan adanya alumni dapat memberi sumbangan kepada sekolah dan akhirnya boleh membantu kejayaan sekolah. Yang pertama, saya berikan tentang isu beg berat. Apabila Sekolah Kebangsaan Islam telah menyuarakan tentang isu beg berat, maka PIBG telah bertindak dengan segera untuk memberi loka. Jelas kita lihat bahawa dengan pemberian loka kepada murid-murid SK Islam, maka isu beg berat yang disuarakan itu tadi dapat diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa satu aspek karamah insaniah yang ada pada alumni ini dapat menjadikan anak baik dan juga cerdik. Bukti yang kedua adalah kita melihat kepada situasi yang berlaku di salah sebuah MRSM, yang mana ibu bapa menyuarakan tentang kebimbangan tentang hala tuju kelaluan kerjaya anak-anak MRSM. Maka MRSM ada satu program, iaitu Sirih Pulang ke Gagang, untuk turun membantu dari segi laluan kerjaya, skill insaniah dan juga ceramah motivasi. Impaknya apa? Impaknya telah memberi kejayaan kepada murid untuk membina intelek, untuk membina sasiah dan juga untuk menangani emosi murid yang menyebabkan karamah insaniah dalam kalangan murid menjadi subur. Tuan Yang Dipertua, daripada pendefinisian, penegasan dan hujah, maka buktilah bahawa alumni menyumbang kejayaan sekolah. Untuk itu, usul alumni menyumbang kejayaan sekolah wajar kita terima 3/3 Dewan pada hari ini. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus untuk menyampaikan hujah-hujah alas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, seperti bendera di depan saya, ada hitam dan putih. Kami juga hadir dalam rupa yang berbeza, ada yang gelap, ada yang cerah. Tetapi, percaya, kami tetap sama dan tidak ada beza. Baik, Tuan Speaker, saya mulakan analisis perdebatan pada hari ini dengan bersetuju untuk berlawan pada usul yang sama, yakni alumni menyumbang atau tidak terhadap kejayaan sekolah. Maka selaku pembangkang pada hari ini, gerak kerja penting akan saya buat. Yang pertama, adakah kita perlu menerima pakai pendirian dan juga ulasan yang telah dibuat oleh barisan kerajaan? Pertama, pada definisi alumni pada hari ini, secara mudahnya kami tidak ada masalah dengan definisi terhadap alumni. Memang ia merujuk kepada persatuan dan juga bekas pelajar yang ada pada satu sekolah. Tetapi Tuan Speaker, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tampil pada hari ini dengan gagasan bahawa alumni ini juga kita hendak lihat kepada kapasiti, seperti yang dirujuk kepada Dr. Kartini ini, apa kata beliau? Pertama, kapasiti alumni ini mereka ada suara dan pendapat. Yang kedua, mereka ada kepakaran. Yang ketiga, mereka ada keuangan. Maka Tuan Speaker, seharusnya di dalam perdebatan kerajaan, mereka perlu angkat kapasiti ini untuk menunjukkan peranan penting yang boleh dimainkan oleh alumni. Bukan sekadar menunjukkan apakah penglibatan yang boleh dibuat oleh alumni. Itu tidak cukup, Tuan Speaker. Baik, saya buat analisis kepada frasa penting di dalam perdebatan pada hari ini, iaitu keadaan menyumbang atau tidak terhadap kejayaan sekolah. Apakah analisis Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Beliau menyebut dua perkara. Pertama, alumni ini mempunyai peranan yang tersendiri yang akhirnya akan membawa unjuran positif terhadap sekolah. Makna kata pada hari ini, sepanjang sesi pembuktian dan pengujian yang kedua, anda perlu buktikan pada hari ini peranan itu bukan sekadar penglibatan, tetapi peranan penting yang efektif yang akhirnya membawa impak yang menyeluruh, bukan sekadar di MSM atau 2-3 sekolah semata-mata. Baik, Tuan Speaker, saya
bentangkan analisis perwakilan pembangkang pada hari ini dengan merujuk kepada satu laporan penting, yakni laporan Murad 1972. Saya percaya mereka tak baca laporan ini. Apakah intipati dan rumusan laporan ini? Menyebut tentang masalah-masalah murid atau masalah asas pendidikan kita ini kebanyakannya berada di luar entiti persekolahan. Apa masalahnya? Contoh, kedaifan dan kadar buta huruf pada keluarga itu memerlukan kita mengeluarkan mereka daripada keluarga tersebut dan memberikan pendidikan yang sewajarnya. Sebab itulah laporan Murad 1972 ini mencadangkan syur. Contohnya, kita membina sekolah berasrama, kita memberikan rancangan makanan tambahan untuk murid yang mengalami masalah keciciran gizi misalnya. Kita berikan yuran percuma dan bantuan skim pinjaman buku teks. Ini ialah pendekatan atau peranan yang lebih efektif berbanding dengan sekadar menganjurkan sesi motivasi sahaja. Baik, sebelum itu terima satu izin laluan. Yang berhormat, mohon respon dengan beasiswa Syekh Muzaffar ACMS yang diperkenalkan kepada MSM. Tuan Speaker, sekali lagi bila perkataan MSM disebut, saya cukup sensitif kerana saya berasal daripada SK Merapu, sekolah berada pedalaman. Anda perlu bentangkan analisis apakah peranan alumni ini membawa impak yang besar. Sebab itulah sebelum sambutan Hari Guru, KPM melancarkan satu gerakan dipanggil gerakan massa dengan tujuan yang anda sendiri pun mungkin tidak faham, iaitu pendidikan kita pada hari ini perlu bergerak secara kolektif. Tidak boleh mengharapkan peranan satu entiti kerajaan semata-mata. Analogi penting ini saya berikan dengan contoh Lionel Messi membantu pasukan Argentina menang Piala Dunia dengan beberapa kriteria penting. Apa peranan penting Messi? Pertama, dari sudut bantuan gol. Yang kedua, menyumbang gol. Yang ketiga, menjadi mastermind dengan izin yang menetapkan tempoh permainan Argentina. Bukan sekadar Messi hanya masuk ke dalam pasukan dan menendang atau membuat passing dengan izin. Tuan Speaker. Baik, saya kira pada hari ini saya mulakan dengan agihan dan juga rasional pihak pembangkang. Rasional kami mudah. Kami katakan alumni ini tidak menyumbang. Kenapa? Sebab satu, masalah dari sudut kekanan yang ada pada ciri yang anda bentangkan. Yang kedua, dari sudut elemen kesedaran atau sifat kebertanggungjawaban pada alumni ini, kita boleh persoalkan. Baik, Tuan Speaker, hujah kami akan berdiri pada dua. Saya satu, yang kedua dua, yang ketiga seperti biasa membidas, yang kecil molek itu akan senyum-senyum manja kepada kekanda mereka. Baik, hujah sulung perwakilan pembangkang pada hari ini, saya bawakan di bawah kata kunci masalah ataupun elemen kesedaran dan sifat kebertanggungjawaban yang boleh dipersoal. Saya rujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Anjak ke-9 misalnya, kita menetapkan matlamat untuk mewujudkan kerjasama semua pihak, ibu bapa, komuniti dan swasta. Maka pada hari ini, apabila kita menganalisis peranan penting anda nak bincangkan tentang alumni ini, di manakah duduknya alumni dalam situasi dalam permasalahan kita? Pertama, saya bentangkan dokumen keciciran pendidikan Malaysia tahun 2023. Mungkin juga anda belum baca sebab ia baru diterbitkan oleh satu pertubuhan NGO untuk Malaysia. Apa dapatan dokumen ini? Saya mengurungkan Tuan Speaker sebab status ini menunjukkan 100,000 hingga 500,000 murid mengalami keciciran ketika masa pandemik. Yang kedua, laporan Bank Dunia yang mereka rujuk menunjukkan 135,304 murid di sekolah rendah pada tahun 2019 mengalami keciciran yang banyak. Literasi, pembelajaran gizi dan sebagainya. Dan dalam metrik LACE yang digunakan oleh Bank Dunia juga menyebut tentang bagaimana analisis persekolahan kita tercecah disebabkan oleh banyak faktor luar jangka menyebabkan hayat pembelajaran murid itu yang sepatutnya tamat pada umur 17 tamat pada umur 16 tahun. Mana peranan alumni yang kita nak bincangkan pada hari ini? Data KPM menunjukkan daripada 10,223 jumlah sekolah rendah dan sekolah menengah. Data-data statistik ini perlu dibidas oleh yang pertama, yang kedua dan ketiga. Menunjukkan secara kasar hanya ada 2,440 alumni saja. Itu pun dibahagikan kepada dua. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Maknanya kata pada hari ini, jumlah ini sangat kecil untuk menggambarkan peranan alumni ini bersifat efektif. Dan ujian politik yang anda nak bincangkan ini dampaknya tidak boleh
hadir dalam bentuk yang bersifat holistik dan berkesan. Kami bersetuju pada hari ini untuk kita berdebat. Tidak perlu untuk kita tuntut adakah masalah kecicilan selesai atau tidak. Tidak perlu. Adakah masalah asas pendidikan selesai atau tidak. Tetapi persoalan penting dalam perdebatan pada hari ini, kemana hala tuju pendidikan kita? Tak kala kita berdepan dengan pelbagai masalah kekalahan dan keterbatasan. Kita tahu masalah itu berada di luar kapasiti KPM. KPM perlukan bantuan di luar. Anda bentang PIBG. PIBG berbeza dengan alumni. Alumni itu perlu diterangkan. Alumni yang tidak bertapa ingin memberikan sumbangan, bukan sekadar menyuarakan pendapat. Dengarlah suara hati. Kalau tak nak dengar kami, dengarlah suara anak-anak kecil yang kemudian dekat lebaran. Untuk terus membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada perwakilan terakhir. Terima kasih diucapkan pada yang berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Baiklah, ahli dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput yang berhormat Menteri Kedua yang berhormat Sri Raigi untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Jika terjangkau di tengah langit, jangan lupa alma mater di bumi. Begitulah perkaitan di antara alumni dengan pihak sekolah. Sebelum itu, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Di-Pertua, Barisan Sah Pimpinan Kerajaan, Barisan Proksi Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat, warga dewan yang dimuliakan. Selamat persidangan, saya titipkan buat kesemuanya. Tuan Yang Di-Pertua, usul pada hari ini tetap sama, alumni menyumbang kejayaan sekolah. Selaku Menteri Kedua Barisan Kerajaan pada hari ini, saya tetap menyokong usul atas rasional alumni memberi unjuran-unjuran positif dalam menyelesaikan permasalahan isu yang dihadapi sekolah mengikut kapasiti yang mereka ada. Selaku yang kedua pada hari ini, saya akan menjalankan 3 gerak kerja utama. Pertama, membuat semakan semula permasalahan konsep di sebelah pihak pembangkang. Kedua, saya akan membidas hujah Ketua Pembangkang. Ketiga, saya akan mengemukakan satu hujah baru bagi menyokong usul pada hari ini agar diterima seisi Dewan. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu mari kita rangkumkan bersama-sama permasalahan konsep di meja pihak pembangkang. Pembangkang pada hari ini menuntut dan membuktikan alumni tidak menyumbang kepada kejayaan sekolah. Mereka tuntut untuk tunjukkan kekalan untuk kami tidak tunjukkan kejayaan alumni. Tapi mereka tidak pula menunjukkan permasalahan alumni sehingga tidak menjayakan misi-misi sekolah tersebut. Tuan Di-Pertua, meja pembangkang pada hari ini percaya kononnya sama ada untuk menerima atau menolak usul pada hari ini melihat kepada genggaman dan ancaman kesedaran, namun tidak disentuh kekangan tersebut. Asas sebagainya mereka ini hadir dengan permasalahan konsep, kelemahan hujah dan pertikaian yang berbentuk picisan. Selaku yang kedua negara kerajaan, kita akan meneruskan kepada pertikaian konsep yang diberikan. Katanya, kapasiti yang kami letakkan cuma kewangan, kepakaran ataupun suara pendapat. Tuan Yang Di-Pertua, kita perlu sedar bahawa alumni ini mempunyai kepakaran tertentu yang mereka telah cari-gali selepas zaman persekolahan. Usul inilah yang boleh mereka bawa kembali ke sekolah untuk membantu sekolah menjayakan misi-misi sekolah. Kemudian katanya, keadaan tidak menyumbang kerana melihat kepada penglibatan dengan efektifnya program. Yang berhormat, kita perlu sedar dengan alumni turun ke sekolah inilah yang dikatakan penglibatan. Efektifnya bagaimana? Apabila sesuatu pasukan berjaya dalam sesuatu program setelah adanya bantuan kepakaran daripada alumni ini. Baiklah, yang berhak menuntut saya menjawab statistik tentang laporan murat 1972, katanya RMT, yuran dan sebagainya. Yang berhormat, bukan semua alumni itu berada ataupun kaya. Ada yang pandai tapi tidak berharta. Maka mereka hadir ke sekolah membantu mengikut kapasiti yang mereka ada. Izinkan saya untuk teruskan. Selesai menuntut pertikaian konsep, saya teruskan dengan membuat bidasan terhadap hujah Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang bangkit menyatakan apapun elemen kesedaran dan kebertanggungjawaban yang boleh dipersoal,
Yang berhormat, dalam hujah ini dia menyatakan bahawa isu keciciran, persekolahan terjejas dan sebagainya, katanya KPM ada statistik 2,440 adalah amnunan sahaja. Itu sahaja amnunan. Saya bidas begini, jika kita melihat ke statistik ini, adakah kita nak salahkan semua alumni itu tidak berfungsi? Adakah kita nak katakan bahawa alumni yang hadir sekolah itu tidak menyumbang? Kita tidak boleh menafikan kehadiran alumni di sekolah ini, sama ada sikit atau banyak, telah berjaya. Jika kita nak seluruh sekolah di Malaysia ini berjaya, maka alumni ini memang sangat letih untuk menghasilkan keberjayaan tersebut. Maka saya tuntut alumni ini sudah pun berjaya, menjadikan sekolah itu berjaya mengikut kapasiti masing-masing dan keupayaan masing-masing. Baiklah, saya izinkan satu izin laluan sebelum saya teruskan dengan penghujah. Yang berhormat, alumni turun memberi motivasi dalam bidang kepakaran apakah yang diberi alumni? Okey, baik. Yang berhormat, alumni ini kita tak boleh skopkan yang sangat kecil, yang berhormat. Ada yang bijak dalam memberikan kata-kata semangat, ada yang bijak dalam pelajaran, ada yang bijak dalam teknologi. Kita melihat ramai yang berjaya pada hari ini hasil dari sekolah. Apabila mereka berjaya menjadi akasawan, doktor dan sebagainya, mereka ini turun ke sekolah untuk membantu anak didik bekas-bekas pelajar sekolah terdahulu bagi memastikan mereka berjaya dalam arena seterusnya. Selesai menjawab izin laluan, saya teruskan dengan hujah saya di pihak kerajaan. Okey, pihak kerajaan hari ini bersetuju bahawa hujah kedua kami di bawah kata kunci kepakaran disumbang pelengkap gemilang. Dewan yang bersidang bagai air dengan tebing, dan begitulah ibarat irama dan lagu. Sesungguhnya sekolah memerlukan alumni untuk menjayakan program sekolah. Oleh itu, menerusi hujah ini akan saya buktikan betapa alumni sekolah pada hari ini memainkan peranan penting dalam menyumbang kejayaan sekolah dari aspek kewangan dan kepakaran yang mampu diberikan seikhlas hati mungkin, sesuai dengan konsep kita pada hari ini, karamah insaniah. Sekaligus yang akan menyokong usul pejabatan pada hari ini, alumni menyumbang kejayaan sekolah. Baiklah, realitinya pada hari ini, jika ada masalah disuarakan, ada jalan penyelesaian, maka inilah yang kami buktikan penyelesaian ini menjadi satu kejayaan. Kami tidak tuntut kejayaan 100%. Kejayaan tidak boleh dituntut 100%, yang berhormat. Kita perlu melihat pada kapasiti keupayaan kita pada masa tersebut. Jadi inilah yang kami katakan kejayaan yang dibawa oleh alumni membantu pihak sekolah menjawab persoalan pada hari ini, keberjayaan dari sudut karamah insaniah. Baiklah, saya akan telusuri bukti-bukti di meja kerajaan bagi membuktikan kepakaran dan juga kewangan membantu dalam kejayaan sekolah. Apabila sekolah menghadapi masalah kewangan, alumni yang mempunyai keupayaan dari segi kewangan boleh membantu pihak sekolah. Apabila bantuan ini diberikan, maka ia dapat membantu sekolah untuk melancarkan program sekolah. Baiklah, saya buktikan melalui Kolej Sekolah Kansar MCKK dengan izin Di-Pertua telah memberikan sumbangan kewangan dari segi sponsor keperluan kelengkapan sekolah dan dana sekolah. Dengan bantuan inilah sekolah tersebut dapat diberikan kewangan kepada anak-anak didik di sana supaya boleh belajar dengan lebih baik. Ini yang kita katakan anak cerdik baik, sebab dah cerdik baik pula bagi duit semula kepada sekolah terdahulunya. Bukti yang kedua dalam utusan Malaysia Malaya, iaitu seorang bekas pengetua yang bernama Ahmad Haridan telah menggunakan pengalamannya sebagai pemain serta jurulatih untuk kejayaan sukan sekolah. Dengan hadirnya pengetua ke sekolah, bekas pengetua ini dapat membantu sekolah dalam memastikan berlakunya kejayaan di sekolah. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya menutup bicara saya fikir pembawaan kerajaan pada hari ini lebih jelas. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Baiklah, kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Izwan bin Jamaluddin untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Arif Tuan Yang Di-Pertua, rakan kerajaan pembangkang, seterusnya ahli dewan yang bersidang keseluruhannya. Assalamualaikum dan selamat bersidang buat anda semua. Tuan Yang Di-Pertua, hari ini menggalas mandat sebagai
pembangkang kedua mohon izin untuk melakukan semakan semula kes di panel perwakilan kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, setakat bangkitnya Menteri Kedua sebentar tadi mempunyai masalah major dalam penghujahannya. Tak kala mengatakan tentang institusi alumni ini, Tuan Yang di-Pertua, beliau menyatakan tentang alumni ini mempunyai 3 kapasiti, iaitu dari sudut kepakaran, keuangan dan juga suara dan pendapat. Namun sedar ataupun tidak, di sepanjang penghujahan yang kedua, beliau membangkitkan tidak semua alumni ini ada kepakaran dan tidak semua alumni ini ada kewangan. Maksudnya di sini, Menteri Kedua telah membunuh keseluruhan kes di panel perwakilan kerajaan secara total. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan penghujahan yang kedua. Beliau menceritakan tentang bekas pengetua, tidak mengkaitkan bekas pengetua ini dengan alumni pelajar-pelajar sekolah dahulu, Tuan Yang di-Pertua. Adakah bekas pengetua ini adalah merupakan bekas pelajar di sekolah itu? Tidak beliau ceritakan, sebab pada asal dan dasar awalnya beliau membangkitkan dari sudut Perdana Menteri sebentar tadi, menceritakan kepada kita untuk bercakap tentang alumni ini adalah pelajar-pelajar atau bekas pelajar-pelajar dari sekolah tertentu. Namun hari ini, Tuan Yang di-Pertua, tidak diceritakan. Kemudian Tuan Yang di-Pertua dari sudut yang pertama juga menceritakan kepada kita tentang isu-isu yang tidak mengaitkan secara langsungnya, Tuan Yang di-Pertua, tentang isu berat, tentang isu alumni MRSM dan sebagainya. Maka Tuan Yang di-Pertua, adakah perkara ini berlaku secara holistik? Mereka tidak menilai langsung bagaimanakah alumni-alumni yang berada di kawasan-kawasan pedalaman, bagaimana alumni-alumni yang berada di kawasan kampung yang tidak pernah mereka tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Lantas hari ini, Tuan Yang di-Pertua, apakah sebenarnya yang ingin ditunjukkan di panel perwakilan kerajaan? Penghujahan mereka seolah-olah seperti desiran ombak di laut kedengaran, pasir di pantai tidak kelihatan. Kerana apa? Penghujahan mereka di panel perwakilan kerajaan hari ini cukup tidak jelas dan menunjukkan betapa berangkai-rangkai sehingga kayu ukur menjadi berlapis-lapis dan tidak ditunjukkan dalam penghujahan mereka kayu ukur yang berlapis-lapis yang mereka tunjukkan itu. Saya tahu mereka suka makan kek lapis, tapi janganlah tunjukkan lapisan demi lapisan dalam Dewan Perdebatan. Sebelum saya meneruskan kepada agenda penghujahan, persilakan satu cerita. Ya, Muhammad, yang pertama daripada aspek pengetua, yang kedua kami telah pun tunjukkan pengetua dan juga alumni SMK Gunung Rapat. Dan hari ini anda tuntut kami menunjukkan holistik. Anda pun tak tunjukkan apakah peranan alumni yang gagal secara holistik. Tuan Yang di-Pertua, sudah kami tunjukkan tadi apakah peranan-peranan serta masalah dan kekangan yang berlaku. Kami di panel perwakilan pembangkang, takkan kami nak tunjukkan permasalahan ataupun penyelesaian masalah itu dari alumni Tuan Yang di-Pertua. Ini yang gagal mereka tunjukkan. Seterusnya tentang isu guru besar sebentar tadi, tidak mereka rangkai ke guru besar itu adalah merupakan pelajar ataupun bekas pelajar di sekolah itu. Tidak pernah diceritakan. Maka sebab itulah jelas dengan pendirian kami nyatakan wujudnya elemen tidak kesedaran dan sifat kebertanggungjawaban yang wajar dipersoal. Dan yang keduanya, isu kekangan pada ciri eksklusif alumni. Tuan Yang di-Pertua, saya meneruskan daripada kekangan pada ciri eksklusif alumni. Menurut laporan kajian tindakan berkenaan terhadap pengaruh entiti luar daripada sekolah menunjukkan bahawa alumni gagal berfungsi dengan baik untuk kejayaan sekolah. Maka Tuan Yang di-Pertua, saya akan pecahkan isu demi isu untuk menunjukkan masalah serta kegagalan yang ketidakjayaan sekolah ini bukannya melalui alumni. Sebab apa Tuan Yang di-Pertua? Kejayaan sekolah ini bukan secara menyeluruh melalui alumni. Pertamanya, isu tiada pengaruh. Kita lihat sekolah-sekolah di Malaysia ini mempunyai sekolah sebanyak 10,223 sekolah. Jumlah alumni di seluruh Malaysia ini hanya 2,440, Tuan Yang di-Pertua. Maka Tuan Yang di-Pertua, untuk menilai perkara ini, adakah 2,440 orang alumni ini merupakan mereka yang aktif secara menyeluruh? Sebab itulah kita kena nilai, adakah secara menyeluruh ini secara holistik yang ingin mereka tunjukkan. Maka Tuan Yang di-Pertua, saya tunjukkan kesan akhirnya
Sekolah-sekolah terpaksa bergantung kepada PIBG. Ada sekolah yang terpaksa mencari dana dan juga sumbangan, Tuan Yang di-Pertua. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, kita mempunyai tabung bantuan dana pembinaan sekolah daif dan juga NGO, Tuan Yang di-Pertua. Apakah tujuan tabung ini diwujudkan? Tabung ini diwujudkan adalah untuk memberi peranan kepada pihak sekolah. Seandainya betullah alumni ini berjaya untuk menjayakan sekolah, mengapa perlunya ada tabung-tabung ini, Tuan Yang di-Pertua? Nah, di sinilah kita nampak, Tuan Yang di-Pertua, alumni senyap dan tidak berfungsi terhadap masalahan ini, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya tunjukkan contoh Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Muhammad Has Ipoh Perak menyatakan jika ingin buat program di sekolah dengan bantuan alumni, maka terpaksa sekolah mengeluarkan dana dari sekolah. Di manakah dana keuangan ini yang ingin diceritakan di pihak sekolah? Tidak pernah mereka tunjukkan. Adakah sekadar mereka membuat program, maka dana diberikan? Tidak ada jalan penyelesaian. Keseluruhannya, Tuan Yang di-Pertua, isu yang kedua iaitu struktur organisasi. Tuan Yang di-Pertua, sedar ataupun tidak, PIBG, PIBKS dan sebagainya NGO kita mempunyai struktur organisasi. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ini, Tuan Yang di-Pertua, mempunyai organisasi yang cukup besar, iaitu di peringkat kebangsaan juga, Tuan Yang di-Pertua. Apakah yang mereka ada, Tuan Yang di-Pertua? Walaupun di sekolah mereka ada laporan kewangan, ada dana, ada takwim dan juga ada carta organisasi, Tuan Yang di-Pertua. Namun persoalannya timbul, adakah alumni ini wujudnya struktur organisasi secara menyeluruh? Tidak mereka nyatakan. Adakah wujudnya laporan kewangan? Tidak mereka ceritakan, Tuan Yang di-Pertua. Saya tunjukkan contohnya, Tuan Yang di-Pertua. Sekiranya mereka ingin menyatakan sekolah di bandar, ya, betul, Makoba daripada MCKK mempunyai alumni Malaysia College Kuala Kangsar, Tuan Yang di-Pertua. Taroba untuk alumni sekolah Tuanku Abdul Rahman, Aklis College Islam Sultan Alam Shah, Tuan Yang di-Pertua. Namun pernah tak mereka pertikaikan di sekolah-sekolah di kampung seperti SK Long Pasia berada di Sipitang, SK Beluran berada di Beluran, SK Labuan Haji berada di Pulau Bumbung, SMK Kabogan berada di Sempurna. Rumusan secara tuntasnya, Tuan Yang di-Pertua, saya tunjukkan betapa masalah demi masalah ataupun segala kekangan-kekangan yang wujud ini tiada penyelesaiannya daripada proses alumni ini, Tuan Yang di-Pertua. Maka jelaslah pendirian kami menyatakan elemen kesedaran dan sifat kebertanggungjawaban ini perlu dipersoal, dan yang keduanya kekangan pada ciri eksklusif alumni itu sendiri memang wujud. Dengan ini, Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada ucapan perwakilan daripada pembangkang kedua sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Nurul Nadiah binti Cik Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ya Arif, Tuan Yang di-Pertua, menteri-menteri di perwakilan kerajaan, rakan-rakan sepantai timur di perwakilan pembangkang. Salam persidangan kepada Dewan Persidangan semua. Hari ini usul gagasan kerajaan, alumni menyumbang kepada kejayaan sekolah. Yang mana kita nilai bagaimanakah alumni ini menyumbang, kita melihat kepada bagaimanakah peranan yang mereka bawa daripada keupayaan ataupun kapasiti yang mereka ada, membawa kepada impak positif ataupun isu yang dihadapi oleh sesebuah sekolah. Bermakna hari ini di perwakilan kerajaan kami sedar bahawa alumni ini ada keupayaan sendiri, ada kapasitinya. Tidak bolehlah kita tuntut penyelesaian sebarang permasalahan secara mutlak. Kerana mana mungkin alumni ini boleh menggantikan penggubal dasar, mana boleh ia menggantikan pentadbir sekolah, mana boleh ia menggantikan tenaga pengajar. Bermakna hari ini kerajaan kami menilai bagaimanakah alumni ini menyumbang kepada kejayaan sekolah, melihat kepada keupayaan yang mereka ada dan bagaimanakah keupayaan dan peranan mereka itu memberikan impak yang positif apabila berlakunya sesuatu masalah yang dihadapi oleh sesebuah sekolah. Itulah pendirian kami di panel kerajaan, mudah sekali untuk difahami. Saya bawakan satu analogi yang cukup mudah. Katakan pada hari ini saya bermasalah untuk memberi sebuah kereta yang berharga 100,000. Kemudian kata pembangkang teringin untuk menyumbang. Beliau memberikan 50,000 sahaja. Kerana itu sahaja keupayaan ataupun kapasiti yang ada pada ketua pembangkang. Tidak bolehlah
Saya tuntut kalau hendak katakan beliau menyumbang, beliau perlu memberikan 100,000. Tidak adil kerana tidak boleh kita nafikan ada entiti lain yang lebih berkuasa dan berupaya untuk menyumbang kepada pembelian kereta saya, iaitu saya boleh membuat pinjaman bank dan sebagainya. Bermakna hari ini kami tuntut alumni itu menyumbang kepada kejayaan sekolah melihat kepada keupayaan yang mereka ada sahaja, kerana kami sedar alumni ini merupakan entiti yang tidak sekuat kerajaan, tidak sekuat pentadbir sekolah dan sebagainya. Itulah pendirian kami di perwakilan pihak kerajaan yang gagal untuk difahami oleh perwakilan pembangkang seawal bangkitnya ketua pembangkang sehingga duduknya pembangkang yang kedua sebentar tadi. Dan harap difahami oleh perwakilan pembangkang, hari ini seolah-olah penghujahan mereka apabila mereka mengatakan bahawa alumni tidak menyumbang kepada kejayaan sekolah melihat kepada bagaimanakah masalah-masalah sekolah tersebut diatasi oleh tabung, dana dan sebagainya. Adakah hari ini perwakilan pembangkang menuntut kerajaan untuk tunjukkan kalau nak kata alumni menyumbang kepada kejayaan sekolah, kita kena hapuskan semua PIBG, kita kena hapuskan semua pentadbir sekolah dan sebagainya? Adakah itu tuntutan pembangkang dalam Dewan Persidangan? Jadi kami katakan alumni itu menyumbang sekadar melihat kepada keupayaan yang mereka ada dan bagaimanakah ia memberikan impak positif kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Harap difahami oleh perwakilan pembangkang di seberang sana. Dipersilakan. Sebelum itu, Ya Berhormat, yang pertama sejauh manakah kapasiti yang ada dalam alumni ini boleh menyumbang impak yang besar terhadap pendidikan? Sebab yang pertama dan kedua tidak pernah tunjukkan. Yang keduanya, apa beza penglibatan biasa dengan memainkan peranan yang penting? Sila buktikan. Yang Berhormat, pada hari ini kami tidak pun bermain berkenaan dengan impak besar, kerana kami lihat kepada menyumbang itu, kita lihat keupayaan alumni ada. Apa yang mereka boleh berikan, apa anjakan positif yang mereka boleh berikan apabila berlakunya permasalahan di sekolah. Bukannya kami menuntut mereka membuat revolusi ataupun reformasi secara besar-besaran kepada sistem di sekolah. Gagal difahami oleh barisan pembangkang di seberang sana. Dan kita lihat bagaimanakah ketua pembangkang hari ini bercerita mengenai gerakan massa. Tuan Di-Pertua Dewan, bagaimana kami hendak menafikan usaha kerajaan daripada aspek gerakan massa ini? Kerana hari ini kami katakan alumni itu sememangnya kita katakan menyumbang berdasarkan keupayaan dan juga kapasiti yang mereka ada sahaja. Bukan kita tuntut mereka untuk membuat perubahan secara drastik dan besar-besaran seperti yang dituntut oleh pembangkang yang pertama sehinggalah pembangkang yang kedua. Dan hari ini beliau bercerita mengenai analogi bola. Tuan Di-Pertua Dewan telah pun saya bidas dengan analogi yang lebih dekat di hati saya berkaitan dengan pembelian kereta. Kemudian Tuan Di-Pertua Dewan, kita lihat bagaimanakah yang pertama hari ini gemar sekali menuduh kami tidak suka membaca. Tuan Di-Pertua Dewan hari ini beliau bercerita mengenai plan pembangunan pendidikan Malaysia dan juga dokumen keciciran Malaysia. Saya persoalkan kepada sekalian isi Dewan, apakah peranan alumni yang gagal menyumbang untuk menyelesaikan masalah ini? Gagal ditunjukkan oleh perwakilan pembangkang. Mereka tidak menjawab pun beban pembuktian yang kami galaskan kepada perwakilan mereka. Kerana hari ini kita lihat bagaimanakah telah pun dibentangkan bahawa terdapat suara daripada alumni, kapasitinya bersuara dan juga akhirnya terdapat penambahbaikan ataupun impak positif kepada penyelesaian, ke arah penyelesaian permasalahan-permasalahan pendidikan. Tidak boleh kita tuntut bahawa alumni ini mampu untuk menyelesaikan secara mutlak permasalahan-permasalahan pendidikan. Tidak adil untuk kami ceritakan dalam Dewan Persidangan pada hari ini. Dan kita lihat hari ini bagaimanakah ketua pembangkang menyatakan bahawa PIBG tidak sama dengan alumni. Tuan Di-Pertua Dewan, di dalam PIBG ada juga alumni yang menganggotai PIBG tersebut dan juga telah pun dinyatakan dalam pendefinisian yang mereka terima bahawa alumni itu kami juga rujuk pada bagaimana secara kolektifnya. Bermakna hari ini alumni menggunakan saluran PIBG. Kenapa PIBG bergerak? Kerana suara daripada alumni tersebut yang menyumbang kepada penambahbaikan positif kepada penyelesaian yang dihadapi oleh sekolah. Satu yang terakhir, silakan. Yang pertama, saya harap anda berhenti membuat bidasan manipulasi. Yang kedua, anda perlu buktikan elemen peranan penting bila kita ada masalah. Di mana elemen itu? Kami tak tuntut penyelesaian total. Yang Berhormat, pada hari ini kami telah tunjukkan adanya masalah, kemudian kami katakan alumni menyumbang melihat kepada keupayaan yang mereka ada sahaja dan ia memberikan impak positif kepada isu-isu ataupun permasalahan yang kami bawakan. Antaranya isu beg berat dan juga isu MRSM. Bagaimanakah masalah terdapat pelajar mempunyai masalah untuk memilih laluan
pembelajaran. Jadi terdapat suara yang merupakan keupayaan yang adalah pada alumni. Mereka bersuara, kemudian ia memberikan impak positif kepada penyelesaian ke arah permasalahan tersebut. Kerana kita perlu fahami bagaimanakah hari ini alumni ini terhad kapasitinya. Ada 3 sahaja yang kami gariskan dan telah pun diterima oleh Ketua Pembangkang pada hari ini. Dan kita lihat bagaimanakah penghujaian daripada pembangkang yang kedua bercerita mengenai kekangan. Tuan Yang di-Pertua Dewan hari ini beliau mempersoalkan bagaimanakah ada 233 sekolah, kemudian alumni cuma ada 2,440 sahaja. Katanya tidak cukup. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya persoalkan, kalau 2,440 alumni ini bergerak secara kolektifnya melalui kapasiti yang mereka ada, suara, keuangan, kepakaran, adakah ia menyumbang ataupun tidak kepada impak positif untuk menambah baik permasalahan yang dihadapi oleh sekolah? Kami katakan ya, dan penghujaian perwakilan pembangkang yang kedua hari ini saya katakan seolah-olah beliau menuntut supaya kami tunjukkan tidak ada pun tabung dana, tidak ada pun berkenaan struktur organisasi Tuan Yang di-Pertua. Mereka katakan alumni tidak menyumbang kerana katanya tidak ada carta organisasi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau sekadar tidak ada carta organisasi boleh kita buat sekelip mata. Namun kita lihat bagaimanakah keupayaan yang ada pada alumni ini yang menyumbang kepada impak positif yang menambah baik kepada penyelesaian permasalahan sekolah. Tidak boleh kita tuntut dengan terlalu truistik dalam Dewan Persidangan. Maka saya mohon usul untuk diterima. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Nur Hamdan bin Rosli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker, rakan-rakan kerajaan Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Speaker Dewan, apabila kita menyentuh tentang alumni ini, saya sangat tersentuh hati. Kerana saya merupakan bekas alumni daripada sekolah yang sangat menyayangi sekolah saya. Dan apabila kita menyayangi sekolah kita mengetahui apakah kelemahan dan kedaifan yang berlaku di sekolah kita, kitalah peranan terbesar dalam menyumbang kejayaan sekolah kita. Tidak hanya dikecil-kecilkan hanya sekadar melihat suara, kepakaran, keuangan semata-mata. Sebab itulah di pihak perwakilan pembangkang kami bercerita tentang keadaan bagaimanakah alumni ini boleh memberi kesan secara menyeluruh. Sebab mereka ialah bekas pelajar. Mereka sendiri yang tahu dan rasa apakah kelemahan yang ada di sekolah mereka, warga Dewan sekalian. Sebab itulah kami tuntut perwakilan kerajaan pada hari ini untuk bercerita sebesar manakah sumbangan alumni terhadap sekolah. Tapi apa yang mereka ceritakan tidak boleh, sebab alumni ini hanya sikit sahaja peranan dia. Mereka merendah-rendahkan peranan bekas pelajar. Sedih guru-guru mereka, hadirin sekalian. Maka Puan Yang di-Pertua, sebab itulah di perwakilan kerajaan pada hari ini mereka masih lagi gagal untuk meyakinkan seluruh warga Dewan adakah alumni benar-benar menyumbang kejayaan sekolah ataupun tidak. Sebab dalam ucapan Perdana Menteri, kejayaan sekolah yang mereka ceritakan ialah berkenaan dengan intipati falsafah pendidikan kebangsaan. Besar matlamatnya. Bagaimanakah dengan mereka mengkecil-kecilkan usaha alumni ini, tidak pun mampu untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan yang besar itu, warga Dewan sekalian. Perkara ini tidak dijelaskan dengan baik. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, apabila mereka bercerita soal alumni, pernah atau tidak mereka cerita status quo? Berapakah jumlah alumni yang aktif di seluruh negara? Adakah ada akta ataupun undang-undang yang mewajibkan pelajar ataupun bekas-bekas pelajar ini untuk menubuhkan alumni? Sebab apa? KPM sendiri telah pun meletakkan 7 teras berkaitan dengan KPM, masalah-masalah KPM ini, yang mana sepatut dan seeloknya alumni lah merupakan orang pertama sekali yang kehadapan untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak dibentangkan dengan baik, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah di dalam perwakilan kerajaan, rasional mereka melihat alumni ini dengan melihat kepada unjuran yang positif, Tuan Yang di-Pertua. Saya akan tunjukkan dalam hujah-hujah mereka, tidak ada pun sebarang bentuk unjuran positif dalam kedua-dua hujah mereka ini, warga Dewan sekalian. Sebab
contoh-contoh yang mereka berikan ialah sekadar contoh-contoh tunggal, tidak pun secara menyeluruh Tuan Yang di-Pertua Dewan. Inilah kesedihan saya selaku bekas pelajar yang mencintai alma mater saya sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Ya, silakan Dato' Nadia. Yang berhormat, tadi anda telah pun terima perincian alumni ini merujuk kepada bekas pelajar sesebuah sekolah. Jadi macam manakah bekas pelajar MRSM Kalian Cepoh hendak menyumbang holistik kepada seluruh Malaysia? Kita lihat kepada kejayaan sekolah tersebutlah impaknya. Masalahnya, baik, dalam hujah anda saya cerita, adakah anda cerita tentang berapa ramaikah pelajar sekolah MRSM itu cemerlang dalam SPM? Berapa peratus yang dapat keluar A? Berapa peratus yang telah berjaya memilih hala 7 selepas alumni-alumni ini turun ke sekolah untuk memberikan motivasi? Tidak ada pun. Berapa ramaikah pelajar-pelajar di Malaysia ini yang mendapat keputusan yang cemerlang? Tidak ada pun. Sedangkan ranking MRSM pun boleh sahaja turun, warga dewan sekalian, dalam SPM. Di manakah fungsi alumni ini? Tidak pun ada, Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, saya teruskan kepada penghujahan perwakilan kerajaan. Baiklah, dalam hujah yang pertama, di bawah kata kunci alumni bersuara bangsa terbela. Dalam hujah ini apa yang mereka ceritakan? Tentang isu beg berat. Tiba-tiba PIBG ataupun kerajaan bagi loka. Puncanya sebab alumni ini memberikan pandangan. Saya rasa ini satu tanggapan yang salah. Saya beritahu kepada anda, isu beg berat ini, kalau kita rujuk kepada kenyataan media, Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa isu beg berat ini sebenarnya datang daripada kajian beban buku murid sekolah rendah 1994, kajian beg berat murid sekolah rendah 2008 dan laporan kajian berat beg murid sekolah rendah 2017, serta ada surat perkara ikhtisas bilangan 1/2000 berkenaan penggunaan buku kerja di sekolah rendah dan surat siaran. Dalam keadaan ini, mana alumni warga dewan sekalian? Tidak, inilah tugas kerajaan. Kerajaan yang membuat kajian ini. Kerajaan yang menyedari tentang kepentingan isu beg berat ini. Alumni tidak penuh fungsi. Terus sahaja menjustifikasikan bila mana ada pemberian lokal. Alumni lah sebenarnya yang bertanggungjawab. Alumni lah sebenarnya yang telah membuat perkara yang baik ini, warga dewan sekalian. Itu perkara yang kedua. Berkenaan dengan hujah. Ya, dipersilakan lagi. Yang berhormat, adakah anda tuntut alumni untuk menggantikan fungsi kerajaan? Tak. Tetapi bila anda bercerita tentang alumni ini menyumbang kejayaan sekolah, anda meletakkan satu matlamat yang besar dan anda perlu menyedari alumni inilah sebenarnya peranan yang penting sebab mereka lah yang paling dekat dengan sekolah. KPM sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh masalah dalam pendidikan di sekolah dan alumni inilah sebagai tunjang utamanya, namun tidak diberikan oleh perwakilan kerajaan. Itu masalah perwakilan kerajaan. Baiklah Tuan Speaker, seterusnya hari ini dalam hujah kedua mereka, apa yang mereka ceritakan? Kepakaran disandang, pelengkap gemilang, Tuan Yang-Pertua. Kata mereka, sekolah, alumni sekolah beri keuangan Demeli Kolej Sekolah Kangsar, Tuan Yang-Pertua Dewan, bagi duit dan sebagainya. Hari ini saya beritahu kepada anda, kalau ada unjuran politik, berapa dana yang diberikan oleh MCKK kepada sekolah mereka? Tak ada petunjuk. Adakah MCKK ini terus gemilang disebabkan dana ini? Tak ada pun mereka tunjukkan. Tidak ada pun sebarang unjuran positif yang mereka ceritakan, warga dewan. Selain itu, mereka juga sangat selektif dengan izin Tuan Speaker Dewan dalam memilih fakta. Kerana seolah-olah mereka pada hari ini mengecil-ngecilkan sekolah-sekolah di pedalaman, sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang tidak ada alumni, yang ada golongan-golongan T20, warga dewan sekalian. Bolehlah anda beritahu tentang MRSM, bolehlah anda beritahu tentang SBP, sebab mereka ini memang ada golongan-golongan pakar. Tapi sekolah-sekolah di pedalaman, bagaimana mereka nak menyumbang keuangan? Bagaimana mereka nak menyumbang dana dan sebagainya? Adakah anda mengecil-ngecilkan fungsi mereka, Tuan Yang di-Pertua? Tidak, warga dewan. Ya, itulah yang mereka lakukan. Mereka mengecil-ngecilkan fungsi alumni tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, secara keseluruhannya, Tuan Speaker Dewan, saya kira perwakilan kerajaan pada hari ini gagal untuk melihat hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Apabila kita berbicara soal kejayaan sekolah, apabila kita berbicara soal alumni, kita kena tengok kembali bagaimanakah peranan ataupun hasrat gerakan massa
KPM yang hendak seluruh warga memberi kepentingan kepada sekolah ini, warga Dewan. Mohon membangkang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang Ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris Sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi kali ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan memulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat daripada perwakilan kerajaan untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana juri, iaitu sama ada daripada ketua juri, juri kedua, juri ketiga, juri keempat dan juri kelima. Dan perlu diingatkan, soalan hanya akan diulang 2 kali sahaja. Dipersilakan pembangkang keempat, Menteri keempat daripada perwakilan kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya memilih juri yang kelima. Jadi dipersilakan Dr. Azman Rahmat untuk mengemukakan soalan. Drama projek High Council ibarat alumni membuka pekung di dada sendiri. Saya ulang. Drama projek High Council ibarat alumni membuka pekung di dada sendiri. Mohon ulasan. Terima kasih. Baiklah, pasukan yang berhormat Menteri keempat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri keempat Yang Berhormat Siti Amira Atira Abdullah untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Warga Dewan sekalian, dalam hidup ini ada satu perkara paling pahit yang harus kita telan, iaitu kebenaran. Maka pada hari ini, daripada soalan yang diajukan, drama projek High Council Noktah 2 bertindih ibarat alumni membuka pekung di dada. Maka pada hari ini, bagi menjawab persoalan yang diajukan, maka kita akan bercerita tentang kebenaran agar kita sama-sama dapat bermuhasabah diri dan menyedari kepentingan alumni dalam menyumbang kepada kejayaan sekolah. Terima kasih Tuan Di-Pertua Barisan Kerajaan Barisan Pembangkang, sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum. Selamat bersidang kesemuanya. Maka melihat kepada drama projek High Council ini, maka saya akan terangkan dulu apakah yang terkandung dalam drama ini. Di dalam drama ini, kita warga Dewan sekalian ditunjukkan tentang realiti sebenar, senario sebenar tentang apa yang terjadi di sekolah. Maka dengan adanya drama ini, hari ini sekalian dapat melihat situasi yang sebenar yang berlaku di sekolah, kerana bila kita mengeluarkan sesuatu dasar, contohnya kerajaan mengeluarkan sesuatu dasar untuk menolak, untuk mengelakkan para pelajar daripada membawa beg berat ke sekolah. Namun apabila ada drama begini, kita dapat lihat dari segi pelaksanaan sama ada dasar ini dilaksanakan jelas dengan betul ataupun tidak. Maka sebab itulah kita perlukan drama projek High Council, kerana drama ini menunjukkan situasi sebenar tentang apa yang berlaku di sekolah. Dengan adanya drama begini juga ditunjukkan apakah masalah lain, contohnya dari segi kekurangan kewangan, dari segi pelajar-pelajar yang bermasalah, kekurangan motivasi. Maka ibarat alumni membuka pekung di dada. Tidak, hari ini bukan yang membuka pekung di dada. Kita hanya ingin menunjukkan realiti. Kerana dalam hidup ini ada satu perkara pahit yang harus kita terima, iaitu realiti. Daripada realiti ini, kita sama-sama bermuhasabah diri agar kita dapat melakukan yang lebih baik di masa hadapan demi anak bangsa kita. Ya, dipersilakan. Pertama Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat katakan tentang isu beg berat. Tapi apa masalah isu beg berat ini yang ingin disambung jalinkan dengan cerita drama High Council? Buktikan.
Kerana di dalam drama High Council, kita dapat melihat situasi sebenar di sekolah. Jika dalam drama tersebut, kita melihat pelajar membawa beg besar, buku yang banyak, maka jelas kita dapat lihat bahawa masalah-masalah ini berlaku di senario di sekolah. Kerana apa? Kerana masalah ini perlu diselesaikan. Jadi kita perlu menerima realiti. Jadi apabila ada drama sebegini, maka apabila kita lihat adanya kekurangan di sekolah tiada loka dan sebagainya, sehingga menyebabkan para pelajar perlu membawa beg yang berat dengan buku yang sarai, maka alumni akan bertindak memikirkan alternatif bagi membantu menyelesaikan masalah ini. Maka jelas alumni menyumbang kejayaan sekolah. Tidak cukup dengan itu, kita lihat apakah kekangan lagi. Contohnya di sekolah tidak mempunyai dana yang cukup untuk menganjurkan program bagi memotivasikan pelajar. Maka alumni ini akan berusaha untuk memberikan sumbangan kewangan. Contohnya MCKK sebentar tadi. Alumni di MCKK telah menyumbang kepada pelajar-pelajar daif untuk memberi barang keperluan harian. Takkanlah kita nak harapkan kerajaan semata-mata yang berhormat. Kerana di Malaysia ini kita ada banyak sekolah, maka alumni inilah yang menyumbang kepada kejayaan sekolah. Walaupun bukan kejayaan mutlak, tapi kejayaan yang mampu untuk menyelesaikan masalah di sekolah sendiri. Itulah peranan alumni yang harus kita fahami bersama. Maka sebagai rakyat marhit, saya kira peranan alumni ini sangat penting, kerana melalui alumni lah kita berjaya untuk menyelesaikan masalah yang kadang-kadang tidak mampu untuk diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sekolah di Malaysia terlalu banyak. Demi anak bangsa kita, saya percaya alumni menyumbang kejayaan sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Siti Amira Atira selaku Menteri keempat daripada Perwakilan Kerajaan sebentar tadi. Dalam sidang Dewan, kita teruskan lagi sesi bahas terbuka dengan menjemput perwakilan pembangkang. Dipersilakan pembangkang keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada barisan juri, kecuali daripada juri kelima yang telah dipilih sebentar tadi. Persilakan Yang Berhormat. Saya memilih ketua juri. Jadi dipersilakan Ketua Juri Encik Muhammad Pilus untuk mengemukakan soalan. Bantuan alumni seperti ada udang di sebalik batu. Sila bahaskan. Sekali lagi, bantuan alumni ibarat seperti ada udang di sebalik batu. Sila bahaskan. Baiklah, pasukan Yang Berhormat diberikan masa 1 minit sebagai persediaan dan masa 1 minit anda bermula dari sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa persediaan 1 minit yang diberikan sudah penamat. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Neo Kim Lim untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Tuan Speaker, hari ini saya diberikan soalan tentang bantuan alumni seperti ada udang di sebalik batu. Sila bahaskan. Saya jawabkan begini. Udang di sebalik batu maksudnya mendapatkan manfaat daripada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh beliau. Maka bantuan alumni seperti ada batu di sebalik ada udang di sebalik batu disebabkan oleh kerana kita ada pembuktian daripada Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan merujuk kepada isu sekolah daif. Contohnya Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas ada mengatakan KPM memerlukan bantuan dan sokongan orang ramai, terutamanya sektor korporat, dalam menjayakan proses pemulihan dan membina semula sekolah usang di seluruh Malaysia. Maka mereka mewujudkan satu tabung. Tabung itu dikenali sebagai Tabung Amanah Penyelenggaraan Sekolah Kerajaan dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam. Macam mana kita kaitkan tabung ini dengan ada udang di sebalik batu? Melalui tabung ini, mereka telah melakukan satu inisiatif untuk menggalakkan alumni atau sesiapa yang ada untuk memberikan bantuan dan akhirnya mereka akan menikmati pengecualian cukai. Itu adalah salah satu pembuktian yang saya boleh bawakan melalui udang di sebalik batu. Selain daripada itu, kita boleh juga kaitkan dengan isu macam mana contohnya pelaksanaan isu sekolah daif. Contohnya, kita memerlukan penguji, kita perlu ada pelaksana, contohnya kita ada perunding. Semua itu mungkin
akan adanya alumni yang mengambil serta dalam bahagian itu. Lepas tu apa yang mereka melakukan? Mereka boleh mendapatkan faedah, mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat hasil daripada pelibatan mereka dalam itu. Hasilnya kita tak dapat lihat sama ada benda itu akan berlaku secara positif atau negatif. Maksud yang saya ingin sampaikan tak bermaksud mereka libat serta dalam projek tersebut akan membawa kebaikan. Sama ada sebab kenapa saya katakan begitu? Hal ini kerana mereka boleh menipukan fakta atau menipukan hasil projek, bilangan ataupun peruntukan yang diperlukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau mendapatkan manfaat yang lebih, yang sebaliknya merugikan pihak KPM itu sendiri. Maka saya katakan memang apa yang dilakukan tu mungkin adanya mengikut peribahasa itu udang di sebalik batu. Selain daripada itu, saya ingin saya terima satu izin laluan. Bila alumni menyumbang, dia mengharapkan agar bebas cukai. Ada udang di sebalik batu. Tiada keikhlasan alumni dalam Karomah Insaniah. Mohon respon. Perdana Menteri, macam mana kita nak menilai sesuatu yang subjektif? Kita tak boleh menilai keikhlasan melalui benda itu. Hal ini disebab kerana kita tak boleh menilai seorang tu macam mana. Contohnya saya, awak tengok saya berdiri di sini, adakah awak menilai saya ni lemah, saya ni ketakutan? Tidak akan begitu. Sebab itulah kita kata, kita tidak boleh hanya menitik berat kepada peranan yang ada terhadap alumni dan kita abaikan peranan orang lain. Contohnya PIPG, contohnya JKR, contohnya apa lagi? Yang boleh memberi sumbangan kepada sekolah, ibu bapa, komuniti. Tidak hanya terjerumus kepada apa yang kita angkat sebagai alumni. Sebab kalaulah pihak Menteri ketiga menyebut bahawa PIPG itulah ada alumni, tetapi sejauh manakah bilangan PIPG, alumni dalam PIPG tersebut? Kita tidak boleh menilai keberkesanan sesuatu itu hanya melihat kepada alumni itu saja. Itu saja, saya harap boleh terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang keempat sebentar tadi. Demikianlah dari hujah-hujah dan jawapan balas dapat terbuka daripada kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang. Dan sidang Dewan sesi perbahasan akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Maka dengan itu dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan pembangkang, rakan-rakan kerajaan, para juri sekalian, hadirin hadirat sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini berdirinya saya selaku pembangkang keempat ingin tegak dengan usul bahawasanya alumni tidak menyumbang kejayaan sekolah atas dua pendirian. Pendirian yang pertama adalah tidak ada elemen kesedaran dan sifat bertanggungjawab yang boleh dipersoal. Yang kedua, disebabkan oleh kekangan pada ciri eksklusif alumni. Maka berdirinya mereka, saya akan simpulkan kelemahan kerajaan pada hari ini, iaitu yang pertama, percanggahan pendapat antara Perdana Menteri dengan Menteri kedua. Katanya berdirinya Perdana Menteri, katanya ada kapasiti. Alumni ini ada kapasiti suara, ada kapasiti kewangan dan ada kapasiti kepakaran. Berdiri pula Menteri kedua, mereka kata dalam izin laluan yang ditanyakan, ada tanya, bukan semua alumni ada melalui soalan itu, Menteri kedua mengatakan bahawa bukan semua alumni ada kapasiti yang sama. Jadi, di pihak kami mempersoalkan mana satu yang betul. Sama ada kita melihat kepada kapasiti suara atau tidak melihat kepada kapasiti suara, kewangan dan kepakaran tersebut. Mampu atau tidak alumni berperanan, membawa peranan penting dalam sesebuah sekolah tersebut. Yang kedua, hujah tidak menggambarkan unjuran positif hasil kapasiti alumni. Hujahnya langsung tak membuktikan tahap mana keberkesanan peranan alumni. Yang kedua, bukti-buktinya hanya berfokus kepada sekolah-sekolah atlet saja. Langsung tak menggambarkan keseluruhan 10 kes sekolah di Malaysia yang seperti yang kita bawa-bawakan.
Okey, saya teruskan penghujah saya. Yang dipertua, kita sebut macam inilah. Seandainya peranan alumni itu memang betul-betul membawa sumbangan kepada sekolah, kenapa pada hari ini dalam belanjawan 2023 mengatakan diperuntukkan sebanyak 15 juta diberikan kepada NGO tetapi bukan sebaliknya kepada alumni sekolah. Hal ini membuktikan apa? Membuktikan peranan NGO itu lagi hebat berbanding peranan alumni di sekolah. Kita kaitkan pula dengan kepenlibatan mereka di sekolah. Kita tidak hanya boleh melihat pelibatan mereka dalam sekolah bandar ataupun sekolah yang mampu menghasilkan orang-orang kaya, orang-orang berilmu pengetahuan, orang-orang yang betul-betul ada kemampuan untuk membantu sekolah tersebut. Kita perlu juga melihat kepada mereka, macam mana mereka menyelesaikan isu, macam mana alumni ini boleh libat serta di sekolah pedalaman, di sekolah Sarawak, di sekolah di luar bandar, contohnya perkampungan sendiri. Kita nilailah sendiri. Kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang sudah berkajaya contohnya, adakah kita libat serta dalam apa-apa yang berlaku di sekolah kita terlebih dahulu? Adakah kita libat serta? Sedangkan sekarang contohnya, saya bagi satu contoh. Contohnya sekarang kita berada di Melaka. Adakah kita ambil serta apa yang berlaku di sekolah-sekolah lepas kita? Adakah kita menunjukkan, memberikan bakti, memberikan sumbangan selepas waktu kerja contohnya? Selain daripada itu, kita boleh juga melihat kepenlibatan alumni dalam universiti. Mereka hanya 50% sahaja yang terlibat dalam membantu universiti selepas mereka masuk kepada alam pekerjaan. Maka kami berhasrat, kita janganlah seperti bulan kita menunggu bulan itu jatuh ke paha kita, sebabnya kita perlu berusaha, kita perlu memilih inisiatif lain supaya dapat membangkitkan sekolah, membangkitkan apa yang anak-anak kita akan hadap pada 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kesian-kesianilah mereka. Kita perlu buatkan sesuatu dan tidak hanya berharap kepada itu. Maka kami, pihak pembangkang, sebulat suara mengatakan bahawa usul ini perlu ditolak 5/5 dari Dewan sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang atas sesi penggulungan daripada Perwakilan Pembangkang sebentar tadi. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bertemu lagi kita di arena penggulungan, arena penuh ketenangan tanpa izin laluan. Maka pada ketika ini saya akan tunjukkan apakah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang. Kemudian yang kedua, saya akan tunjukkan apakah konsep yang kami bawakan pada hari ini menjawab atau tidak usul yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang ketiga, saya akan melakukan timbang tara perdebatan. Tuan Yang Dipertua sebagai seorang alumni yang bukannya seperti kacang melupakan kulit, maka saya akan memperjuangkan nasib alumni kerana alumni sememangnya menyumbang kepada kejayaan sekolah. Maka memulakan rentak penggulungan, pertama saya akan tunjukkan kelemahan pemahaman konsep di meja pembangkang. Pada hari ini saya kira masalah terbesar yang berlaku di meja pembangkang adalah mereka tidak faham bawaan konsep yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada hari ini, yang pertama itu juga janjikan kepada kita, ingin tunjukkan apakah kekangan-kekangan yang ada pada alumni sehingga menyebabkan mereka itu tidak menyumbang kepada kejayaan sekolah. Namun anda sedar atau tidak, sepanjang penghujahan daripada yang pertama hingga keempat, langsung tidak diceritakan kekangan-kekangan yang ada pada alumni sehingga menyebabkan mereka tidak mampu menyumbang kepada kejayaan sekolah. Itu kesalahan major yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Kemudian pada hari ini Yang Amat Berhormat
Yang Perdana Menteri sudah ceritakan. Kejayaan yang ingin kita lihat pada hari ini adalah apabila alumni itu membantu menyelesaikan masalah di sekolah kerana alumni itu berasal daripada sekolah tersebut. Maka bila ada masalah dan tampil alumni dengan kapasiti mampu bersuara dari segi kewangan dan kepakaran, maka apabila selesai masalah, itu namanya kejayaan. Itu yang kami ceritakan. Namun tidak pernah untuk ditolak oleh pihak di seberang sana. Apa yang mereka lakukan pada hari ini yang berhormat, mereka langsung tidak menolak apa yang kami bawa. Malahan pada hari ini mereka hanya menunjukkan lambakan kes tentang masalah-masalah pendidikan. Contohnya pada hari ini mereka cerita masalah kedaifan dan sebagainya. Apakah hari ini mereka tidak faham peranan kerajaan dan peranan penyumbang? Alumni ini menyumbang. Contohnya saya ingin menyumbang kepada tabung masjid. Suka hati saya lah ingin menyumbang berapa, asalkan ikhlas. Pada hari ini mereka menuntut kita untuk menjadi pembuat dasar, untuk menghapuskan masalah keciciran dan kedaifan dan sebagainya. Tiba-tiba bangkit ke-45 pada hari ini tidak menafikan kerajaan ada membentangkan bajet 2023 tentang masalah kedaifan dan memberikan peruntukan. Maka pada hari ini sedar atau tidak ada konsistensi di pihak pembangkang. Separuh ulat, separuh belut. Itu masalah mereka. Maka pada hari ini kita lihat bila dari segi pengujahan Tuan Yang Di-Pertua, pada hari ini kita lihat yang pertama hari ini membincangkan tentang pelan pembangunan pendidikan. Katanya ada anjakan ke-9 dan mereka katakan semua terlibat dalam pendidikan. Maka pada hari ini mereka tidak nafikan alumni juga terlibat melalui PIDK, Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti. Jadi jelas alumni menyumbang kejayaan sekolah. Kami di meja kerajaan, penceritaan kami cukup mudah, di mana kami ceritakan adanya masalah-masalah seperti beg berai. Kemudian kami tunjukkan PIDK bersuara. Apabila bersuara, maka tindakan diambil, dibeli loka, selesai masalah. Dana ambil daripada mana? Daripada alumni. Maka jelas alumni menyumbang kepada kejayaan sekolah. Kemudian kita lihat dari segi kepakaran. Pelajar-pelajar lepasan sekolah tersebut yang telah berjaya datang kembali memberi motivasi kerana kata yang ketiga pada hari ini MRSM pun berada di ranking yang bawah dengan izin Tuan Yang Di-Pertua. Maka sebab itulah kita perlu untuk memberikan suntikan motivasi. Alumni inilah yang menyumbang kejayaan kepada pelajar-pelajar yang masih bersekolah di situ. Maka Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon 5/5 seisi Dewan untuk bersetuju alumni menyumbang kepada kejayaan sekolah kerana di meja kerajaan kami telah menunjukkan dan menjawab kepada usul, tetapi mereka janji hanya tinggal janji dan ianya sekadar retorik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri keempat. Balas sidang Dewan demikian berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Dewan akan berehat sebentar untuk memberi laluan kepada para juri untuk bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan seketika. Mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat dan sidang Dewan yang dimuliakan. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya pada sidang pertama kali ini. Sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, terdapat ulasan daripada pihak juri kepada semua pembahas. Alhamdulillah, sidang pertama menunjukkan kualiti bahas pada tahap yang sangat memuaskan. Namun begitu, kita mengharapkan pada sidang seterusnya kualiti ini dapat ditingkatkan lagi, di mana setiap pembahas di pihak kerajaan maupun pembangkang dapat menghasilkan isi yang lebih tepat dan mantap. Begitu juga kami dapat lihat di mana strategi disusun dengan kemas dan baik, di mana apa yang kami dapat simpulkan bagi sesi terbuka iaitu spontan boleh ditingkatkan lagi kualiti pada tahap yang lebih baik lagi, kerana sesi spontan ini menguji isu-isu yang
semasa, dan juga bagaimana pembahas dapat memahami dan berhujah berdasarkan tajuk ataupun usul yang diberikan. Selain itu juga kami memuji tahap penggulungan yang dibuat, yang mana dapat menambah baik balik hujah-hujah yang dikemukakan sebelum ini, dan pada masa yang sama ada juga pada pihak yang boleh menambah baik lagi penggulungan, di mana kita dapat mengukuhkan lagi hujah dan memperkuatkan lagi usul yang dikemukakan dalam Dewan. Untuk itu, juri sebulat suara memutuskan bahawa keputusan adalah 1-4, margin tipis iaitu 4, dan usul ditolak. Pembahas terbaik bagi sidang ini menjadi milik Ketua Pembangkang dari pasukan Pahang, dan kami di barisan juri menerima keputusan yang hampir sama untuk memilih pembahas terbaik. Jadi ada 2 pembahas terbaik, namun merit diberikan kepada jumlah markah bagi Ketua Pembangkang dari pasukan Pahang. Saya menyerahkan kembali perbahasan pada sidang ini kepada Yang di-Pertua Dewan. Majlis merakamkan, Dewan merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Juri Encik Muhammad Pilus bin Abdullah atas ulasan dan pengumuman keputusan sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan ditangguhkan pada jam 12.10 tengah hari. Sekian, terima kasih. Hadirin dan hadirat warga Dewan dimuliakan, Pertuan Kadin memutuskan bagi pertandingan bahas dulu Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Perkat Kebangsaan sepada Hari Guru ke-22 tahun 2023, peringkat saringan hanya diucapkan kepada kedua-dua pasukan, dan pertandingan masih belum berakhir kerana tuan-tuan akan bersedia untuk bergabung pasukan seterusnya. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara.